Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada pelajar-pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Bersama saya, Cikgu Rizwan. Baik, hari ini kita akan bincangkan satu topik yang terakhir dalam bab Reka Bentuk Elektronik iaitu membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik dan juga mencadangkan penambahbaikan ke atas Reka Bentuk litar elektronik dan pengatur caraan. Kita lihat. Pengujian dan penilaian ini adalah satu proses yang berturutan. So, kita tengok berkaitan dengan pengujian. Bilakah pengujian ini dilakukan? Pengujian dilakukan selepas penyambungan litar input dan litar output dengan papan litar mikro pengawal. Dan apakah tujuan pengujian? Tujuannya adalah bagi memastikan penyambungan litar adalah betul dari segi kekutuban dan juga keadaan komponen ataupun peranti yang digunakan berfungsi dengan baik. Kekutuban ni adalah kaki positif dan negatif. Maksudnya kita perlu sambungkan pada tamatan yang betul. Seterusnya berkaitan dengan penilaian. Bilakah penilaian dilakukan? Penilaian dilakukan selepas pengujian dibuat. Berdasarkan kefungsian litar elektronik ikut tujuan yang dikehendaki. Seterusnya, apakah yang perlu dilakukan jika projek tidak berfungsi? Litar input, litar output dan juga pengatur caraan perlu disemak dan diperbaiki. Barulah boleh diuji dan dinilai semula. So, maksudnya kat sini, kita akan lihat balik litar input dan juga litar output ataupun pengatur caraan. So, di mana-mana salah satu yang tidak berfungsi. So, kita akan membuat pembetulan. Seterusnya. Kita lihat contoh jadual pengujian litar input dan output LED berkelip. So, berpandukan kepada jadual ni, kita dapat lihat litar melibatkan dua litar input dan litar output. Kemudian kita tengok kekutuban penyambungan sama ada betul ataupun salah. And then komponen dan peranti, switch tekan tutup, perintah tetap dan juga diode pemancar cahaya. So, kita akan nyatakan di sini sama ada berfungsi ataupun tidak berfungsi. Seterusnya contoh jadual penilaian reka bentuk litar elektronik LED berkelip. So, dalam jadual penilaian ni kita dapat lihat aspek yang kita nilai adalah litar input. So, melibatkan switch tekan tutup. Berfungsi ataupun tidak. Jika berfungsi kita nyatakan berfungsi dan juga catatan. Apabila switch ditekan, diode pemancar cahaya akan menghasilkan cahaya. Bagi litar output pula melibatkan diode pemancar cahaya. Sama ada berfungsi ataupun tidak. Jika berfungsi kita nyatakan berfungsi. Seterusnya catatan. Diode pemancar cahaya berfungsi dengan cara mengeluarkan cahaya berkelip-kelip. So, itu yang kita inginkan dalam kita punya pengatur caraan. Alright, so seterusnya kita tengok contoh pengujian kefungsian litar elektronik. So, kat sini kita dapat lihat litar projek LED berkelip melibatkan papan litar magnecode dan juga satu litar input melibatkan switch tekan tutup dan juga litar output melibatkan LED. LED yang dah siap dipasang dengan perintang. Kat sini kalau dapat lihat sumber kuasa menggunakan plug, adapter plug. So, dia akan reduce 240 volt kepada 12 volt. So, jom kita lihat contoh. Bagi membuat pengujian litar elektronik, inputnya adalah switch tekan tutup, outputnya adalah LED berkelip. So, bila kita tekan switch, LED akan menyala. Itu antara contoh pengujian yang kita boleh lakukan untuk melihat kefungsian litar elektronik. Next, seterusnya melibatkan mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. So, setelah kita selesai membuat pengujian dan penilaian, so kita boleh mencadangkan penambahbaikan yang kita boleh lakukan ke atas litar elektronik yang kita bina tadi. Kenapa penambahbaikan dilakukan? Penambahbaikan dilakukan supaya litar elektronik berfungsi dengan lebih baik dan memenuhi kehendak pelanggan. Maksudnya tadi kita dah siap hasilkan satu litar yang berfungsi. Kemudian kita boleh upgrade litar tersebut supaya dapat memenuhi kehendak pelanggan. So, kita akan upgrade litar yang lebih baik. Di manakah penambahbaikan dilakukan? So, penambahbaikan boleh dilakukan melibatkan bahagian peranti input dan juga peranti output. Kalau kita dapat lihat kat sini, ini contoh litar berkaitan dengan penambahbaikan. Apakah kelemahannya? Kalau bahagian outputnya mungkin kita boleh tambahkan LED. Kalau kita ingat tadi litar yang asal kita hanya ada satu LED berwarna merah. So, untuk bahagian penambahbaikan ni kita mungkin boleh tambahkan LED yang berlainan
warna supaya lebih menarik. Okey, bahagian input pula tadi kita pakai switch tekan tutup. Okey, kita perlu kontrol ataupun kawal secara manual. So dengan ini kita boleh gantikan dengan penderia yang lain. So maksudnya contoh bahagian input ni kita boleh gantikan dengan penderia cahaya ataupun penderia-penderia lain supaya ia lebih dapat berfungsi secara automatik. Okey, kalau kalian dapat lihat kat sini, okey, lampu LED kita dah tambah, ada kuning, merah dan hijau. So kita dapat lihat fungsinya lebih menarik. Okey. Alright, untuk contoh penambahbaikan litar, so kalau dapat lihat kat sini, okey, litar yang asas tadi yang melibatkan satu LED, kita dah tukarkan komponen untuk input daripada switch tekan tutup kepada penderia jarak. Okey, ini adalah penderia jarak. Kemudian kita dah tambahkan bahagian output daripada satu LED merah kepada LED merah, kuning dan hijau. So kita akan sambungkan kepada digital output 1, digital output 2 dan digital output 3. Okey. So ini adalah salah satu contoh penambahbaikan litar yang kita dapat lakukan. So jom kita lihat contohnya dalam video ni. Okey. Keadaan pintu yang dipasang dengan penderia jarak. Okey, apabila pintu ni dibuka, penderia jarak akan mengesan dan LED akan menyala. Okey, ini adalah salah satu fungsi litar elektronik yang kita dapat lihat fungsinya akan berlaku secara automatik. Okey, apabila pintu dibuka, LED akan menyala. So, litar input daripada penderia jarak ni akan memberi arahan kepada mikropengawal dan mikropengawal akan memberi arahan kepada litar output iaitu LED untuk menyala. Okey. So, itu antara contoh bagi membuat penambahbaikan. Okey, bagi rumusan kepada pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik dan mencadangkan penambahbaikan, so dapat kita simpulkan kat sini, 3 proses ni adalah berturutan. Bermula daripada pengujian litar, kemudian kepada penilaian litar dan juga penambahbaikan litar. Okey, sebagai contoh kat sini, kita tengok litar input, switch tekan tutup, berfungsi. Kemudian catatannya adalah apabila switch ditekan, daya pemancar cahaya akan menghasilkan cahaya. So, settle, berfungsi. Bahagian litar output pula LED berfungsi dengan cara mengeluarkan cahaya secara berkelip-kelip. Okay. So, daripada kat sini, litar yang asas yang kita uji dan nilai, kemudian kita dapat buat penambahbaikan bagi mendapatkan satu litar yang lebih lengkap dan menarik. Okay. Okey, ini adalah rumusan bagi keseluruhan bab elektronik. So, kita cuba ingatkan balik daripada sesi pembelajaran pertama sehingga yang keempat. Okey, antaranya yang pertama menyatakan maksud mikropengawal dan juga mikro pemproses. Okey, seterusnya kita telah dapat menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. So, antaranya input, proses dan output. So, kita juga telah mempelajari bagaimana untuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Okey, lakaran melibatkan dua, itu gambar raja blok dan juga litar skematik. Kita cuba boleh ingatkan balik. Okey, kemudian kita juga telah membincangkan berkaitan dengan membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey, perisian pemprosesan pengaturcaraan secara teks. So, yang ni kita dah tengok contoh bagaimana untuk kita membuat litar simulasi dan memasukkan pengaturcaraan menggunakan aplikasi magnet code. Okey, seterusnya membuat penyambungan litar input dan litar output pada mikro pengawal. Okey, yang ni kita dah tengok macam mana kita nak sambungkan komponen input dan komponen output kepada papan litar mikro pengawal menggunakan soket female dan plug. Okey, plug male. Okey, wire pelompat tu kita sambungkan. Seterusnya peringkat untuk menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Okey, ini menggunakan perisian pemprosesan pengaturcaraan secara teks. Yang pun kita telah tengok contoh macam mana kita nak masukkan arahan atur cara ataupun programming dan coding untuk mendapatkan fungsi projek-projek tertentu. Dan seterusnya membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar. Yang ini kita baru tengok tadi. Okey, kita uji penyambungan litar input dan litar output. Kemudian kita tengok fungsi litar dan setiap peranti yang kita gunakan. Dan seterusnya last sekali kita mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. Okey, reka bentuk litar elektronik, pengaturcaraan dan menghasilkan
laporan yang berkaitan. So maksudnya kat sini, dari awal pembelajaran bagi bab elektronik, kita telah mengenal pasti semua komponen-komponen yang terlibat, kemudian proses-proses yang kita perlu lakukan sehingga terhasilnya satu projek elektronik yang kita rancangkan. Okey, harapnya membantu. So sekian, terima kasih. Jumpa lagi di topik pembelajaran seterusnya.